لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf Channel. Selamat Hari Raya Aidiladha saya ucapkan kepada semua. Biasalah, walaupun raya, malam ni kita tetap ada video lah. So untuk malam ni kita tak cerita lah pasal Hari Raya Korban, ada cerita seram nak potong lembu tu hidup balik kepala dia. Tak, benda tu tak ada. Right, so untuk malam ni kita akan tunaikan request yang paling tinggi sekali dekat Ashraf Channel ni. Adalah topik apa? Topik anak-anak asrama. Kita akan kembali semula dengan kisah asrama, tapi sekejap lagi pasal apa korang kena dengar. Alright, aku dah bagi korang kisah asrama balik. Kalau tak tekan like, tak tekan subscribe, tak tahu nak cakap apa. Kalau boleh tekan bell notification sekali lah. Alright, so kita nak teruskan dengan cerita asrama. Kita layan intro dulu macam biasa. Jom cakap sama-sama. Let's roll it. Okay guys, untuk cerita yang pertama ni, nampak tak abang pakai baju MU hari ni kan? Semangat, nyala. Alright, untuk cerita hari ni, kita nak cerita tentang pasal asrama ni. Sebelum ni Acap banyak cerita pasal asrama. Pasal apa? Of course lah, kena ganggu, pasal dom lama. Kita cerita pasal katil. Kita cerita pasal aspuri. Tapi untuk hari ni kita nak ambil sikit cerita cikgu. Sebelum ni Acap ada buat kisah pasal warden, tapi kali ni bagi Acap agak menarik sebab benda ni berkait dengan dua orang sekali. Maksudnya dua orang. Yang pertama, benda ni terjadi kepada student, and then bukan kena kepada student, tapi aku boleh cakap dimulakan oleh student. Alright, so cerita ni tentang Warden Azlan. Warden Azlan dia bukan penyanyi. Dia bukan yang memilih aku adalah dirimu, bukan yang itu. Alright. Warden Azlan ni dia berusia lebih kurang 45 tahun macam tu, lebih kurang. Dekat satu sekolah yang berada dekat Seremban. Benda ni terjadi pada awal-awal era 2000, lebih kurang 2003 ke 2004. Cerita ni dikisahkan oleh student dia sendiri, which is Syafiq nama dia. Nama sebenar nama dia Syafiq. Dikirimkan cerita ni kepada Acap dan nak berkongsikan kepada korang semua. Alright, satu malam ni Syafiq ni, aku boleh kata dia ni kategori budak yang bukan nakal lah, tapi kalau daripada whole cerita dia more tu mencuba-cuba. Dia jenis berani mencuba-cuba. Biasalah budak baru umur 16-17 tahun kan. Ketika itu dia merupakan seorang senior dekat sekolah tersebut. Dia merancang dengan lagi 3 orang kawan dia nak main Spirit of the Coin. Ini game dekat asrama memang sangat-sangat legend tau. Alright, dia main. Malam tu mereka ni dah berkumpul dekat sebuah kelas kosong yang berada dekat salah sebuah blok yang berdekatan dengan asrama dia. Bukan dia tak main kat asrama tu, tapi dia main dekat macam mana aku nak kata blok tu blok sekolah pun tak. Sebab dia kata dia menggambarkan blok tu blok penyelia. Blok penyelia lah lebih kurang. Tapi kat atas tu ada macam classroom yang kosong tapi tak dikunci. Ada orang nak duduk lepak pot dalam tu. Dan dia kata dekat situ pun merupakan kawasan-kawasan budak-budak merokok, budak-budak semua kat situ lah. So dia orang macam okay lah, that is the bad part of the school lah. Malam tu dia orang dah rancang. Diorang berempat sampai ke tempat kejadian, dibentang satu kertas yang dah dilukis mengikut apa yang diorang tahu, apa yang diorang baca. Sebab time tu mana ada Google ni semua kan. Bukan tak ada. Cuma yalah 2002, 2003 manalah ada handphone nak pergi check it out ni kan. Dia just dengar cerita-cerita kawan-kawan, and then diorang berani buat. Diorang lukis, ada rumah, ada huruf, ada nombor, and then diorang letak 4 penjuru lilin kat situ. Menurut Syafiq, dia bersama dengan 3 orang lakan yang lain Cina pula 3 orang rakan yang lain duduk di 4 penjuru yang berbeza. Syafiq cakap dengan orang, kau ingat law ni siapa yang tinggalkan tangan dia daripada atas shilling ni sebelum shilling ni pulang ke rumah, will be something happen to you guys. Faham? Okay, alright. Okay, jom kita start. So maka berempat mereka ni letaklah tangan dekat shilling tu. Spirit of the coin. Spirit of the coin. Bla 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 bla.
And diorang start playing. And apa yang best guys pada malam tersebut, menurut si Syafiq ni, dia kata benda tu datang. There's coins, gerak kiri, gerak kanan. And dia siap cakap lah yang hantu tu adalah hantu perempuan. Nama hantu tu Milika, bukan Malika, Milika, M-I-L-I-K-A. Dia tanya. And then sampai satu part ni cap, kita orang tanya, Milika, awak dekat mana? Dia kata macam tu. Shilling tu cap bergerak daripada tengah S A N A, sana. Si Syafiq ni macam, sana mana? Kiri ke kanan? K I R I, dekat situ, kiri. So keempat-empat kita orang ni cap toleh ke bahagian kiri kami. Kami pun tengok. Masa kami tengok cap, dekat daun tingkap tu, kita orang nampak ada satu mata tengah menjengah kita orang macam ni. Oh, Pik, aku nampak Pik. Ada seorang kawan kita lah, nama dia Haslam. Dia kata, Pik, nampak Pik? Jangan panik. Jangan tinggalkan tangan tu. Okey. Kita nak buat apa ni, Pik? Tak apa, kita buat dia. Aku takut ni, Pik. Tak apa, dia tengok je, dia tak buat apa-apa. Okey. Spirit of Recon. Waktu dia kata dia orang bagi spirit of the coin tu, kawasan dia orang tu ada beberapa meja tau cap. Kawasan tu meja dia tiba-tiba dung macam tu bergegau. And lagilah budak-budak tu goyang. And masa benda tu bergegau, dia orang macam dah terbangun tau, tapi tangan dia orang masih lagi dekat shilling tersebut. And dia orang dengar satu suara, Oi, apa bikin dalam tu? Oi, macam tu. And dia orang panik sebab dia orang tahu dia orang dah kantoi waktu tu cap. Aku dengan kawan-kawan aku yang lain tengok dekat area-area cermin yang tadi aku nampak lah. Rupanya itu bukan mata hantu, itu mata warden yang tengah perhatikan kita. Osh, warden ni pun satu hal. Dia pergi tengok kita, dia punya tinjau tu lain macam. And dia terus masuk ke dalam tu and tanya kita orang, apa kau buat ni? Ni apa benda lilin-lilin ni? Dia pun buka lampu man. Dia buka lampu tapi kita orang berempat tangannya masih lagi dekat shilling. And dia pun terus pergi kat kita orang. Dia rentapnya kain yang kita orang buat tu. Dan jari kami terlepas daripada shilling tersebut cap. Kami berempat didenda dekat bawah, kena cuci apa tah time tu, dia pun tak bagi tahu. And then kita orang balik tidur. So lepas je kita orang semua balik guys waktu tu. Balik je asrama, kami berempat ni tak boleh nak tidur cap. Sebab kami keep talking dengan pantang yang kita orang dah langgar waktu tu. Pik, macam mana ni Pik? Kau katanya lepas tangan tu kat shilling, habis ni dah lepas, cikgu dah ambil. Aku pun tak tahu. Aduh, janganlah, aku takut lah. Tak apa. Kita tidur je. Kita baca lah apa-apa. InsyaAllah okey. Aduh Pik, aku takut lah. Okey macam ni. Kita tidur sama-sama malam ni. Kau tidur 2 kat atas, 2 kat bawah. Apa-apa jadi, bagi tahu. Okey, kita tidur. Alright. Kita orang waktu tu cap, dalam pukul 12 lebih lah. Kita orang still tak boleh tidur sebenarnya. Sebab kita orang doktor fikir apa yang jadi pada barang tersebut. Apa jadi dengan Milika tu? And apa jadi kepada warden tu? Dia dah sentak benda tu kan. Another space pula guys. Warden tu dikatakan terus pulang ke rumah selepas dia serbu budak-budak ni. Sebab dia dapat laporan lah. Sampai je warden tu kat rumah, menurut dia sampai dekat macam halaman rumah dia waktu tu. Bila dia sampai waktu tu, dia tengok pintu rumah dia dah terbuka guys waktu tu. Dia macam, siapa yang buka ni? Assalamualaikum. Tak ada jawapan. Dia pun masuk dalam rumah tu guys. Assalamualaikum. Dia nyalakan lampu. Assalamualaikum. Dia terus berjalan guys sampai ke bahagian belakang rumah dia. Tapi bila sampai dekat belakang, senyap, gelap, gelita. Tak ada siapa-siapa yang ada kat situ. So dia pun pelik lah, siapa yang pergi buka pintu dia ni, ataupun dia yang keluar tanpa tutup pintu.
Tapi dia macam okay, tak apa, whatever is it. Dia pun duduk dekat kursi dia. Dia buka okay. Dia pun duduk dekat kursi dia. Dia duduk kejap, and then dia terfikir, budak-budak ni main apa tadi And dia pun pergi kat motor dia. Dia angkat kain yang tadi tu, dia buka, dia bentang, and ada satu shilling yang masih lagi melekat dekat huruf S dekat situ. Apa ni? Dia angkat shilling tu, dia tengok, tak ada apa yang pelik pun guys. Hanya shilling 50 sen saja. Dia pun letak balik shilling tu kat situ. Dia pun tenung je kain tu. And waktu ditenung tu, menurut warden tu, shilling tu tiba-tiba daripada huruf S tadi bergerak ke bahagian rumah, which is home belah tengah tu. Dia macam apa yang aku nampak tadi? Dia angkat balik shilling tu. And waktu dia angkat shilling tu guys, dia kata dia dengar ada orang bagi salam dekat depan rumah dia. Dia pun pergi buka pintu. Lepas dia buka pintu, mata dia gelap. Mata dia gelap. Kita balik pada bilik asrama budak tu tadi. Bilik asrama mereka ni dikatakan telah pun gelap awal 11 malam. So memang dalam keadaan tu sunyi dan sepi pada waktu tu. And bila je keadaan tu sunyi sepi dan diorang tidur berdua, salah seorang daripada diorang, which is Haslam tadi tu, tiba-tiba kejut Syafiq. Pik, aku tak sedap hati Apik. Kenapa tu? Aku rasa macam ada benda perhati kita Apik. Tak adalah. Kau main-main. Kau takut ni. Tak apa, tidur je. Ya Pik. Kau tak percaya, kau tengok tingkap tu Pik. And waktu dia tengok tingkap tu guys, ada mata yang tengah tengok dia macam tu. Waktu tu diorang memang menggigil lah. Menggigil gila ni waktu ni, dua-dua ni. Ya Allah, Allah Akbar. Pik, aku dah cakap dengan kau Pik. Aku dah cakap dengan kau. Dia ikut kita Pik. Dia ikut dengan kita Pik. Tak apa. Kau relax. So Syafiq ni, aku tak tahulah dia berani ke apa. Dia pun turun daripada katil tu dalam keadaan yang takut-takut tu. Dia pergi dekat jejari tingkap tu. Dia tutup tingkap tu. Kena macam tu. Dia pun berjalan daripada tempat tingkap tu menuju ke katil dia. And sampai dia dekat katil tu, Haslam cakap, kenapa tutup? Waktu tu si Syafiq ni dia dah tak betul lah. And dia dah terperanjat. And dia menjerit lah waktu tu. And bila dia menjerit guys, satu dom tu terbangun. And bila satu dom tu terbangun, dia tengok si Syafiq ni dah menggigil-gigil tau. And then budak-budak ni macam panik lah. And ada seorang daripada diorang tu pergi buka pintu. And bila buka pintu guys, ada someone datang daripada luar pintu, merangkak masuk ke dalam dom tersebut. Siapa tu? Warden tadi. Aku tak tahu cerita ni reka ke apa, but warden tu merangkak masuk dan dia panggil nama Syafiq. Waktu tu memang chaos gila. And kebanyakan budak-budak kat situ memang tangkap lah cikgu tu. And masa tu diorang memang, orang kata apa, kecoh lah bangunan tu. And diorang macam apa, daripada dom lain ni datang serbu dom tu. And diorang ada yang buat lorat lah, biasa lah kan. Dia pegang cikgu tu. And tapi cikgu tu duk menjerit nama Syafiq. And waktu tu si Haslam ni pun memang dalam keadaan macam kena histeria macam tu. And pada malam tu guys, kalau kau nak tahu, sejumlah 47 orang dekat blok lelaki kena histeria. Kes ni adalah satu kes terbesar dekat Seremban satu ketika dulu. And perlukan hampir 16 perawat Islam pada malam tersebut untuk settlekan benda tersebut. Aku tak tahu daripada mana diorang dapat kekuatan and daripada mana dipanggil, tapi itulah kisah di sebalik kerasukan 47 pelajar di Seremban. That is the story guys. Okay guys, so itu cerita yang pertama. Dia quite confusing sikit sebab ini cerita yang pertama juga yang Acap dapat 2 dalam 1. Kita nak try lah kan, cerita kat korang, mana dah tahu korang suka. Tapi kalau korang rasa macam pening Acap, mungkin aku tak buat lagi lah lepas ni. Okay, alright. Cerita yang kedua ni guys, ini seram. Kau pernah dengar pasal lagu Lengsi Wangi?
Lagu tu pernah dengar kan? Menurut kajian, dia orang kata lagu tu itu bukan lagu sihir, itu bukan lagu panggilnya hantu, panggil setan, iblis, jemalang, bukan. Tapi lagu tu sebenarnya boleh datangkan satu psikologi yang tidak baik sebenarnya pada kita. Ini cerita dia datangnya daripada seorang lelaki, pelajar lelaki yang bernama Hussein. Bukan Kak Limah. Hussein ni, dia benda ni terjadi pada tahun 2014 waktu ni. Dia form 3. Waktu tu ini cerita dia guys. Alright, satu hari ni dia bersama dengan beberapa rakan dia pergi prep lah. Macam biasa lah guys, kita prep. Sebelum tidur ada prep, lepas tu ada makan apa semua kan. Alright, dekat prep tu, diorang ni tak duduk tau dekat bilik prep yang disediakan. Sebaliknya, mereka bertiga duduk dekat sebuah anjung batu. Bukan anjung batu nama tempat, bukan. Tapi satu tempat anjung yang ada meja batu. Aku panggil dia anjung batu. Alright, diorang duduk kat situ bertiga dan diorang study lah waktu tu. Diorang study sampailah ada satu orang ni dekat situ, nama dia Man kot tak silap aku. Dia kata, lagu ni top tu sekarang. Lagu apa ni? Ni lagu hantu Indonesia. Lagu apa? Lensei Wangi. Macam mana bunyi lagu dia? Tak bunyi pula. Mesti kena tipu kan. Tu lagu ni Syak Sudirman. Tapi tak macam tu lah. Dia punya dia humming lah. Dia tak adalah kata dia nyanyi kan. Lagu apa ni? Lagu Indonesia lah, cerita hantu. Kau ni yang bukan-bukan, mana kau dapat? Tadi tu Abang Zul bagi. Jalan, kau ni malam-malam Jumaat macam ni, buat macam ni. Takut akulah. Sebab nak ceritakan si Hussein ni, dia macam marilah hai menarilah faham lah kan. Alright, so dalam ketika itu dia orang ni nak bercerita lagi pasal lagu Lensei Wangi ni. So bila nak bercerita lagi, si Hussein ni tak nak dengar sangat. Dia kata, okay, kalau nak cerita lah. Aku pergi bilik prep lah. Kau nak cerita, kau cerita. Aku tak nak dengar. Yelah Sen, aku tak cerita lah. Kau ni apalah. Tak nak, tak suka. Nanti malam-malam kena kacau macam mana. Dia kata macam tu lah. Yelah. Fine. Dah study. So dia orang study sampailah dia orang habis makan dan dia orang nak naik ke atas. Okay, jadikan cerita guys, dia orang bertiga ni dah naik ke dom masing-masing. Sebab dia orang ni bukan datang daripada dom yang sama. Dia orang ni berpecah dom lah. Cuma si Hussein ni dom dia tingkat paling tinggi sekali, tingkat yang ketiga. So bila dia sampai ke tingkat dia tengok semua orang asal macam tidur awal malam ni. Asal macam sunyi malam ni. Dia rasa macam tu lah. Tapi dia buat macam tak tahulah. Dia buat lantak lah kan. So dia pun masuk ke dalam dom. And then dia buka loker dia. Dia tengok barang-barang dia semua. Bosan lah. Dia pun tutup. And then dia nak pergi tidur. Dia pun dah baring lah dekat dia punya katil lah. Dia baring kat katil dia. And then tiba-tiba dia terbatuk guys. Mana air aku ni? Dia usah. Sebab si Hussein ni dia ada satu pattern yang dia akan ada satu botol air dekat sebelah tempat tidur dia. Tapi waktu malam tu dia kata botol air dia tu tak ada. Alright. So waktu botol air dia tak ada, dia pun pergi ke ke loker dia untuk pergi ambil botol air. Bila sampai dekat loker dia tengok alamak botol air habis air pula. Dah kena satu kerja nak pergi turun dekat kuku, dekat water dispenser, water filter, nak pergi tekan air. So dia kata tak apalah, pergi je lah, whatever lah. So dia pun angkat dia punya botol air tu, and then dia turun tingkat 2, dia turun tingkat 1, dan sampailah dia dekat depan water filter tu. Sampai dia dekat water filter tu, waktu tu ada seorang pelajar ni sedang berdiri depan dia. Nampak macam senior dia lah. Tapi dia tegur, bang. Tapi tak dijawab lah. Biasalah senior, kerek sikit. So waktu tu dia tengok senior tu tuang air kan, dia pun buat tak tahu, tunggu je apa semua. Lepas tu kata, bang, lama lagi ke? Tapi senior tu tak bercakap dengan dia. Bang, lama lagi ke? Faham tak? Dia macam situasi tu senyap macam tu. Dia pun usah abang ni macam lain macam ni. Dan tiba-tiba abang kat depan dia ni bergerak, jalan kat sebelah dia. Lantak lah. So dia pun letak botol air dia, dia tekan water dispenser tu, water filter tu. Dia terdengar bunyi humming lagu Lensei Wangi tu secara tiba-tiba.
Dia pun tengok kiri, dia tengok kanan. Dia macam, sebab dekat belakang dia tak ada orang pun. Di usha belakang tak ada orang. Tapi dia dengar bunyi yang tadi itulah. Tapi dia macam positif lah. Dia ingat sebab dia dah dengar tadi benda tu ada dalam kepala otak dia. Dia rasa macam tu waktu tu. So dia tengok air dia dah penuh, dia pun angkat. And then dia pun berjalan menuju ke arah tangga. Sampai menuju ke arah tangga, dia kata genggaman dekat botol air dia tu terlepas guys. Dan botol air dia jatuh bergolek ke hadapan tangga. And bila dia pergi ke hadapan tangga, dia nak angkat botol air dia. So of course lah guys, dia akan mencangkung, betul? Macam membongkok sikit. And bila dia membongkok nak angkat botol air dia guys, dia nampak ada sepasang kaki berada dekat celah kangkang dia. Siapa kat belakang aku ni? Dia angkat botol air dia, and then dia berdiri tegak balik. Bulu roma dia dah start naik. Kaki tangan dia dah start sejuk. Dia tak toleh ke pun ke belakang. Gila kau. Dia takut. Dia naik tangga 1, 2, 3. Dia cuba menjengah ke arah belakang. Tapi anak mata dia cuma berani melihat ke arah bayang-bayang dia yang berada di dekat belah kanan. And waktu dia jeling ke arah belah kanan guys, dia nampak ada satu bayang-bayang sedang mengekori dia daripada belakang. And bila dia kata waktu tu dia nampak benda tu, dia macam luckily, nasib baik ada bayang-bayang kat belakang. So maknanya tu bukan hantu, tu orang yang nak cuba kenakan dia. So dia pun dah tenang hati, dicepatkan langkah dia ke atas guys. Sampai je dia ke atas waktu tu, dia pergi berjalan menuju ke arah dom dia, tanpa dia bertahu dekat belakang tu siapa pada waktu tu. Dia pun buat tak tahu. Dia masuk ke dalam dom dia, dia letak air dia nak pergi toilet. Dia pun berjalan ke arah toilet. Sampai ke arah toilet, dia macam basuh tangan apa semua kan. Dia berdiri dekat depan dinding. Ini cerita dia. Dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Depan dia ada bayang-bayang. Betul. Ikut macam ni. Macam ni. Tangan dia pun turun. And pada waktu tu cap, apa yang memeranjatkan Husin, dia tengok dekat depan bayang-bayang dia ada lagi tangan tu kat atas macam ni. And baru turun. Kau boleh bayang tak situasi dia? Dia macam ni, dia turun, tapi bayang-bayang tu macam ni lagi. And turun. Waktu tu dia dah tergamam. Dia toleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Dia toleh kiri, dia toleh kanan. Tak ada siapa-siapa. Dia pun start langkah dia berjalan ke hadapan. 1 langkah, 2 langkah. And dia dengar kat belakang, cek, cek, cek. Dia pun apa lagi, berlarilah keluar daripada tandas tu, and then menuju ke dom tu. And apa yang menakutkan waktu tu guys, dia kata dia tengok kat belah bahagian kanan bayang dia, dia nampak dekat sebelah tu ada satu bayang-bayang melintas laju bai. Melintas laju. Aku tak tahulah benda tu dah ajak dia lumba lari ke apa, tapi benda tu melintas laju lebih daripada dia. Dan bayang-bayang tu dia nampak dekat depan pintu dom dia. Depan tu tak ada orang, tapi dekat pintu dia ada bayang-bayang. Satu orang, bentuk badan dia straight je and tak bergerak. Apa lagi mamat tu buat? Patah balik. Dia patah balik and sampai dekat toilet tu guys, dia kata dekat depan pintu toilet tu dia ternampak ada satu lembaga berwarna hitam sedang pandang kat dia. Dia tak tahu macam mana nak bayangkan, tapi ada satu lembaga yang pandang dia dalam keadaan yang macam ni. Senyum kat dia. Member pun pingsan mat. Pingsan. Dan besok paginya dia ni bangun-bangun je. Dia kata waktu tu mak ayah dia dah ada. And dia kata dia memang tak sedar langsung sepanjang malam tu. And menurut daripada kawan dia punya cerita, dia orang ni jumpa dia ni pingsan dekat dalam toilet. Satu. And waktu dia jumpa budak ni pingsan, mata tutup tapi mulut all time. Sampailah ada ustaz ni datang, try fix dia apa semua, sampailah dia sedar. Dan itulah dia kisah yang dikongsikan oleh Husin kepada kita guys. So itulah dia guys.
this story you don't have to song, you know. The song you know that we will be hunted. People say you don't hear. Lepas tu pisang. Tapi dalam kisah Hussein ni dia kesian lah sebab dia tak nak dengar kawan dia pergi buka. Tak pasal-pasal diikuti. So adik-adik yang kat asrama tu, jangan risau, cerita ni hiburan saja. Relax dulu, santai dulu kan. Alright, so Acap ucapkan selamat hari raya sekali lagi. Besok nak balik asrama kan, gulak Alright guys, kita jumpa di video akan datang insyaAllah. I see you guys. Itu saja video untuk malam ni. Wacau lu. Assalamualaikum. Bye.